Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah. Pagi ni celik mata daripada tidur, hidup lagi kita. Alhamdulillah. Dan Allah bagi kita hidup lagi pada pagi ni dalam keadaan beriman dan juga dalam keadaan beragama Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam terus kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla satu hari nanti yang pastinya tak ada seorang pun yang akan terlepas. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Munyatul Musalli pada muka surat yang ke-42. 42. Okey. Hak mana kita berhenti dulu dalam keadaan ataupun dalam tajuk bab wuduk, ambil wuduk. Baik, sebelum tu yang saya muliakan tuan imam seterusnya barisan pengurusan surau muslimin, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selamat hari raya Aidil Fitri ma'az zahibatin. Minta maaf malam tu tak ada nak mai. Ustaz selamat maklum. Saya on the way balik daripada Kuala Lumpur, dapat apa nama jemputan di masjid di sana. Kebetulan kawan buat open house, dia pun panggil kuliah jalan sekali. Jadi tak ada mai. Ustaz Aslam hantar gambar lah kan. Baik, doa banyak-banyak tuan-tuan. Bila masuk Syawal ni tak lain tak bukan doa lah. Apa yang kita doa agar Allah Ta'ala menerima amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Kita memang kalut dengan raya pada tahun ni. Tak sangka kita kena raya awal. Tidak. Kalau di tempat saya tu, malam raya 94 Matang Buluh, mana raya penuh orang. Kan kami pusat beli daging. Kan 94 Matang Buluh tu pusat beli daging, penuh orang. Hak rumah kalut dengan nak pasang tirai apa semua. Hak tukang jahit kalut nak bagi kalut habis jahitan. Jadi tuan-tuan, tak kala itu kita lupa para amalan para salafus salih. Bila masuk satu Syawal, ketika mana orang tu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, depa angkat tangan doa, ya Allah, terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Dan mereka bukannya doa malam tu je, mereka doa sampai 6 bulan, sampai masuk bulan Rabiul Awal. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka doa. Dan mereka akan ulang doa tu setiap hari, berturut-turut. Kan, kita tak boleh ada rasa puas hati dengan amalan kita. Kita jangan rasa confident. Itu masalah orang kita ni, dia rasa confident dengan amalan yang dia buat. Tak mahu ada rasa lagu tu. Kena minta doa pada Allah. Ambil contoh mudah adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kan, amalan dia, jangan tanya Allah. Kalau bulan Ramadan tu, sehari 2 kali khatam.
6,236 ayat kali dengan 2. Boleh bayang macam mana? 14,600 lebih kurang 14,700 ayat. 400 nak 12,000 minta maaf 12,400 lebih kurang 500 ayat. Sehari tu, sehari. Tuan-tuan, kita bulan puasa, kita boleh khatam Quran sekali sebulan dia. Masuk bulan Syawal, hari ni hari yang ke 27. Berapa muka dah? Ada 20 juzuk. Ada 27 juzuk. Tak ada lah kan. Beza. Teruskan istiqamah kan, teruskan. Tapi jangan lupa doa pada Allah. Terus buat apa yang kita dok buat bulan puasa. Itu tanda-tanda, salah satu cara ataupun indikator yang kita boleh ambil sebagai penanda aras. Adakah amalan kita bulan puasa itu sempurna? Nak kata sempurna, taklah, maksud dia diterima maupun tidak terima, ataupun diberkati maupun tidak diberkati. Nak tengok amalan kita elok tak elok bulan puasa, tengok lepas dia. Kalau bulan Mai, bulan Syawal habis tinggal semua, there's something wrong somewhere dalam amalan kita kan. Jadi salah satu dia adalah doa, kemudian istiqamah. Baik tuan-tuan, kita tengok pada bab orang yang hendak mengerjakan solat mestilah mengerjakan 12 perkara ni. Yang pertama hari itu kita sentuh, iaitu berkenaan dengan ilmu. Nak semayang wajib, bukan nak sunat, wajib ada ilmu. Dia melibatkan perkara ibadah, dan setiap perkara ibadah kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Amalun qalilun fil ilmin khairun min kathirin fi jahlin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sedikit tapi ada ilmu, itu lebih baik daripada amalan hak banyak tapi jahil. Memang Nabi sebut akhir zaman akan keluar golongan hak mana banyak ubadun juhal. Nabi sebut ubadun juhal. Apa maksud ubadun juhal? Akhir zaman akan keluar banyaknya orang yang beribadah tapi ibadah dalam keadaan jahil. Dia solat dalam keadaan jahil. Dia zikir dalam keadaan jahil. Dia buat umrah dalam keadaan jahil. Dia buat haji dalam keadaan jahil. Sebut umrah tuan-tuan, jangan lupa. Hak mana nak pergi umrah abang dah. InsyaAllah tahun ni saya dengan sekali dengan Ustaz Aslam, kami dalam satu travel yang sama. InsyaAllah 14 hari bulan 12, kalau umur panjang tuan-tuan, 14 hari bulan 12 cuti sekolah lah. Kena ambil cuti sekolah dah. Geng-geng cikgu dah tu lah. Penerbangan dari masuk Mekah dulu, balik ke Madinah. Sebab apa masuk Mekah? Kita ambil langkah berjaga-jaga sebab baru-baru ni isu ayat Zam-Zam kan tak boleh keluar ke Mekah. Baru-baru ni isu. Hak mana balik daripada Mekah, maksud dia balik turun Madinah tu, balik ke Mekah, tak boleh oleh ayat Zam-Zam. Tak lepas tuan-tuan, kalau balik Mekah tak boleh ayat Zam-Zam ni serupa tawa umrah. Orang kita kata rantik. Kalau kira balik ayat Zam-Zam, balik umrah ayat Zam-Zam tak ada, kira tak balik umrah. Sanggup pergi cari kat Madinah, spare kat rumah. Orang tanya balik umrah, alhamdulillah, mesti dia nak minum yang Zam-Zam. Sebab tu ambil pergi masuk Mekah dulu. Orang tanya apa kelebihan pergi dengan ustaz. Saya pernah ada seorang jemaah perempuan, orang kaya, dia pernah bunyi awal masa sebelum pergi, saya ni ustaz, saya dah pergi umrah banyak kali dah, ni first time saya pergi dengan ustaz. Bukan saya tak boleh pilih traveling, boleh. Saya nak tengok ustaz terang mana. Dia ayat tu, saya nak tengok ustaz terang mana. Saya abang siap, apa kelebihan saya tak ada. Apa kelebihan pergi dengan saya abang siap tak ada, sama je dengan orang lain. Cuma kelebihan satu je, InsyaAllah Jumaat 2 kali di sana. InsyaAllah Jumaat 2 kali di sana. Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita pergi umrah boleh sekali je Jumaat, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Ni insyaAllah sehari Mekah, sehari Madinah. Yang tu memang tiap-tiap kali target pergi umrah, itu dah target kami. Itu target saya. Saya kalau boleh, saya adjust dengan travel, nak sekali Jumaat di Mekah, sekali Jumaat di Madinah. Hang buatlah mana pun, aku nak itu.
Dan alhamdulillah dia boleh buat kan. Yang tu je. Yang ni semua sama dari segi mutawif apa semua. Cuma Jumaat tu je lah. Itu baik. Tapi kalau pergi umrah, pergi banyak kali tapi tak ada ilmu, tak guna juga. Sebab tu ada orang hak jenis mana depa duk bangga dengan umrah. Kan ada maklum kelak seorang tu. Walaupun saya tak bertudung tapi saya dah buat umrah 3 kali. Kan. Dia kena faham umrah tu sunat muakkad. Yang tak bertudung nutup aurat itu satu kewajipan. Orang kita selalu duk perasing. Faham tak? Kadang-kadang kena kasih. Orang kita selalu campur aduk. Contoh apa nama, minta maaf, mulut pecah tu jenis Pak Ngoh tadi. Apa orang kita panggil apa, ulcer. Orang kita panggil ulcer, orang kita panggil pariuk, apa tahu orang panggil. Kalau orang Indonesia panggil seriawan, pecah mulut. Macam mana doktor? Buah garam, butter. Dulu buah bonjela kita. Kan dulu pergi farmasi buah bonjela, pedih nak mampus. Buah garam tapi butter duk buah. Baik. Apa yang kita kata selalu gabung sekali. Orang ni pakai tudung tapi dia buat dosa. Orang salahkan tudung. Dia ni buat jahat pakai lebay, salahkan lebay. Selalu jadi dia kutuk. Dia ni pakai tudung tapi tak semayang, contoh. Tak payah pakai tudung, elok. Suruh dia buat dua dosa. Aku walaupun tak pakai tudung tapi aku jaga semayang. Aku baik kan? Aku orang yang baik walaupun aku tak pakai tudung. Mana boleh hang kata hang baik sedangkan hang memang jelas-jelas terang dengan perintah Allah. Jangan betul. Clear. Jangan pernah merasa diri itu baik tak kala mana kita telah melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah bukan penanda ukur bagi amalan kita diterima oleh Allah. Kan? Di kalau itu orang patutnya balik umrah lah lagi lebih pada takwa pada Allah. Ni tak hang balik umrah lagi hang buka semua, tak jadi. Kan tak jadi. Sebab tu kena ada ilmu. Yang kedua kita sentuh berkaitan dengan wuduk. Tuan-tuan kalau nak berkaitan dengan wuduk, dalil dia ada dalam surah Allahumma salli alaihi wasallam, surah Al-Maidah ayat yang ke-6, surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faqsidu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq. Itu. Wahai orang yang beriman, kalau hangpa nak semayang wajib ambil wuduk. La yaqbalu as-salah, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin. Hadis sahih. Nabi kata apa? Tidak ada semayang, tidak ada salat melainkan dengan keadaan bersuci. Wajib ambil wuduk. Kan wuduk. Kalau mandi wajib, kalau dia berjunub wajib mandi. Wajib. Kalau dia dah mandi wajib tanpa sentuh kemaluan, dikira diangkat sekali dengan wuduk. Contoh tuan-tuan, keluar mandi wajib. Tadi sebelum mandi wajib, mandi junub apa semua, tapi tangan tak sentuh kemaluan, kira on, ada wuduk sekali. Tapi jarang dah mandi wajib tak sentuh kan. Mesti kita nak cuci celah apa semua kan, nak kena buka apa orang kan, nak celah-celah nak bagi ayak betul-betul pi kan tu. Salah satu lagi disunatkan, digalakkan ketika mandi wajib duduk. Cangkung. Untuk apa cangkung? Nak bagi ayak lalu celah pungkok. Ni bahasa kita boleh ya, tuan-tuan. Kita apa kasar ni. Habis tu nak panggil apa lagi? Dubur. Mana orang Penang panggil dubur kan? Orang Penang panggil pungkok orang kan. Duduk cangkung tu digalakkan supaya ayak lalu celah-celah. Kalau boleh mandi wajib memang bagi. Kalau nak kata istilah wajib dalam hukum, tak lah. Kita nak kata digalakkan. Kalau bagi saya, kalau boleh wajibkan benda tu. Mandi duduk cangkung. Tak apalah nak mandi biasa ayak turun bala, lepas tu duduk cangkung duduk cangkung bagi ayak mengalir. Ataupun hang rokok dah bagi ayak masuk celah punggung kan tu. Kalau tak sentuh kemaluan dikira ada wuduk. Kan tu. Baik. Kita berhenti bab tu. Wuduk apa dia? Benda rukun, muka, tangan sampai ke siku,
kepala, bukan rambut lah, kepala, dan juga akhirnya kaki. Kan, kaki ila ka'bain. Apa nama ka'bain ni? Buku lali, atas buku lali. Kan, kesalahan orang adalah dia suka basuh depan. Kan, sunat dia menyelati jari-jari. Kan, basuh, cuci, sunat. Kumur, sunat. Masukkan air dalam hidung, sunat. Istansyaqa, sangat-sangat digalakkan. Tuan-tuan kalau hak mengantuk kan, pergi ambil wudu, masuk air hidung, sedut. Betul, confirm segak biji mata. Confirm. Tak tahu doktor tolong sahkan. Saya pernah dengar ada satu kawan saya, doktor juga, dia kata apa, istansyaqa ni sangat baik untuk resdung. Dia nak ambil air, sedut, cuci resdung. Hikmah dia. Tapi betul tuan-tuan, bila tuan-tuan buat tu rasa macam berlenyak nak keluar, saya buat. Saya sebulan 3-4 kali buat hari-hari berdiri kadang-kadang. Kan? Tapi memang saya cuba buat. Habis kalau tak mau buat, kita cuci hidung-hidung je. Tapi wastan syaqqa ni memang betul. Nabi kata kalau kamu berwuduk, kumur-kumur dan juga masukkan air dalam hidung. Cara dia, ambil itu je, sedut. Kan yang tu. Abang saya siap, pedih gila. Kan, memang pedih, dia rasa merengau kepala, sebab ada semut dalam kepala. Kan, tapi dia sangat baik untuk cuci rongga-rongga hidung kita. Yang tu. Kan, clear. Ambil tu wastan syaqqa. Tu sunat lah. Sunat. Apa lagi sunat? Telinga. Kan, leher, sunat juga. Yang tu. Perkara-perkara rukun tadi, niat, nawaitu rafa'al hadasil asghar, ataupun nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Niat dalam hati, sahaja aku ambil wudu' kerana Allah Ta'ala. Basuh muka. Kan, niat tu kalau mazhab Syafi'i, ketika nak basuh muka tu, basuh muka. Satu lagi ni, bagi ibu-ibu, tolong beritahu mereka, hak mana perempuan hak jenis ada bulu tang sini macam saya burn tau, kan ada rambut dah jenis tepi-tepi ni, wajib basuh sekali. Wajib basuh sekali. Clear dah. Sunat bagi janggut menyelati ni, kalau boleh bagi basuh, takut tak kena hak ni. Jangan tu. Perempuan selalunya terlepas pandang tau rambut daripada tepi ni, depa duk rasa rambut daripada belakang. Perempuan rambut tepi ni, yang ni kena, bagi kena. Wajib bagi kena kat perempuan yang tu. Hak lelaki memang di sini sampai sini ya. Satu lagi bab cuci muka ni pernah ditegur oleh tok guru saya dulu. Hidung hak mana besar, tolong tekan. Tekan. Clear. Kadang-kadang kita basuh lagu tu lah, hidung pula donggar lah. Kan buah jangguih, gajus-gajus. Besar. Tekan. Celahkan dah. Kerja. Macam orang perempuan buat facial tu, contoh tekan-tekan digalakkan. Clear nah. Tu muka. Tangan sampai ke siku, lebih sikit tak apa. Lebih sikit tak apa. Semua yang kita basuh ni semua akan menjadi cahaya di akhirat sana nanti. Terang menerang. Dan terang menerang. Basuh. Hak mana pakai cincin, pastikan. Pastikan kena yang jam, hak mana tak membuka jam. Kan macam saya memang tak buka jam kan ambil wudu. Kan takut tinggal, pernah sekali buka-buka jam tinggal. Dah naik kereta balik rumah baru tanya Allah jam. Kalau dekat tak apa, hak mana jauh pakai ruyuk dulu pergi dia. Kan jam buka ataupun pakai, pastikan tolak, boleh tolak. Ronggak sikit kan yang tu. Pastikan kena setiap anggota tangan. Tambah-tambah geng-geng hak ada bulu tebal. Macam saya ni berbulu, tolong pastikan ayam kena betul. Nak tak ada bulu tak apa. Yang tu. Kemudian kepala. Semua kepala boleh, asalkan nama kepala atas. Depan boleh, tengah boleh, tepi boleh, belakang pun boleh. Yang tak boleh adalah basuh rambut saja, tak boleh. Nah, bukan rambut. Kan faqsidu wamsahu biru'usikum, sapu kepala. Kan boleh buat semua, sama ada nak depan boleh, tepi boleh, mana-mana pun tak apa. Itu rukun. Dan rukun yang ke 1 2 3 4 keempat. Keempat, 3. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala.
Okey, dan basuh yang kelima, kaki. Okey, basuh kaki. Selit celah-celah sunat. Tapi kesilapan banyak orang adalah tak mau basuh belakang. Banyak lagu tu. Kan? Banyak lagu tu, terlepas pandang. Kalau tak basuh belakang, sembahyang tak sah. Sebab wuduk tidak sempurna. Kalau tuan-tuan duduk di musim sejuk, ni, dengar tu. Tuan-tuan pergi duduk di negara 4 musim, tiba-tiba masuk musim syita, ataupun kita panggil winter. Dalam bahasa Arab dah, syita. Li'ila fi Quraish ila fihim rihlata syita'i was-saif. Syita musim sejuk, saif musim panas. Waktu masuk musim syita tu, sejuk sangat-sangat. Kalau nak basuh kaki ni memang sejuk. Kan? Nak basuh kaki memang sejuk. Kita pakai khuf. Apa? Kasut kulit tu. Boleh sapu atas kasut kulit. Tapi jangan dia buat kat Malaysia lagu tu. Kan yang tu. Dia penyegan nak buka kasut, tak digalakkan lah. Yang tu. Dia pergi buka yang tu. Boleh, yang tu tak apa. Sebab di sana memang tak digalakkan sangat untuk kena ayam. Kan bukan tak apa. Keput tulang lah. Apa orang panggil? Dulu macam tu lah. Dia kata jangan bagi kena ayak sangat kalau musim sejuk ni. Kan kalau kena habis ambil wuduk pun kalau boleh lap. Sebab cuaca sana sejuk yang tajam, jadi takut masalah dari segi tulang dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam itu. Clear lah. Dan yang keenam adalah tertib. Apa maksud tertib? Bukan tertib tu sopan santun, tak. Tertib tu bermaksud ikut turutan. Ikut turutan. Mesti mula dengan niat, habis dengan basuh kaki. Tertib tu ikut turutan. Jangan kita ambil kaki dulu, muka dulu, mandi tak apa kaki dulu. Kan dia buat macam mandi lah, buh kaki dulu. Itu wuduk lah, clear, baik. Kita masuk hari ini iaitu berkenaan dengan pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu setiap kali berada di tempat solat. Sunat kita pakai baju komplit, wajib tutup aurat. Boleh sembahyang tak pakai baju? Ya boleh, tapi pastikan tutup aurat. Tapi tak comel lah. Kan nak menghadap Allah Ta'ala tak pakai baju, tak apa elok lah. Dan kita pergi kenuri ni, ya Allah punya segak. Kita pergi open house, tengok kita pakai baju lagu mana. Tapi main menghadap dengan Allah lebih kurang. Sebab tu antara individu yang suka layan maksiat, salah satu dia adalah dia mencuaikan sembahyang. Kita pernah sentuh itu. Kan salah satu dia mencuaikan sembahyang. Apa nama? Dia bukan tak sembahyang, sembahyang. Tapi sembahyang ni dia lebih kurang dengan Allah Ta'ala. Kan dengan Allah Ta'ala kadang-kadang pakai, bukan tak boleh pakai baju peluh-peluh, boleh. Tapi ialah kita nak menghadap Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadikan kita dalam keadaan kita ni layan lebih kurang. Pakai baju hak busuk, baju hak dah berapa lama duduk belakang pintu. Kan yang tu. Sebab tu digalakkan kita berwangi-wangian, digalakkan kita bersugi, supaya kita nak menghadap Tuhan ni, nak menghadap Allah Ta'ala. Tapi orang kita kadang-kadang dia buat lebih kurang dengan Allah Ta'ala. Sebab tu tak heran sembahyang tapi dalam keadaan ketika Tuhan juga melakukan maksiat. Kan? Fasawfa yalqawna ghayya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu. Kan? Maka golongan hak lagu tu yang tidak menjaga sembahyang, yang selalu ikut hawa nafsu disebabkan kecuaian mereka dalam solat, Allah Ta'ala sebut fasawfa yalqawna ghayya. Nanti hang mati hang tahu abuan hang lagu mana. Hang tahu nanti. Sebab itu wajib tutup aurat, disunatkan pakai pakaian. Kan digalakkan memakai pakaian yang terbaik. Yang tu clear lah? Yang tu baik. Yang keempat iaitu kena ada ataupun pemeliharaan setiap waktu solat. Kena jaga waktu solat. Yang kita pernah bahas dulu bagaimana Allah Ta'ala sebut tentang surah Ar-Ra'd, surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Cuai. Apa yang dikatakan cuai?
Cuai tu maksud dia yang pertama tak fokus, semayang tak fokus. Semayang ada kerja dia nak buat. Semayang ada teringat benda lain. Kan tengah semayang dia fikir WhatsApp. Sebab tu kita kalau boleh yang mana semayang tak ada poket, handset tak tahu nak letak mana, kalau letak di lantai tu terlangkup, terbalik kan. Kalau ni tak wajib tak wajib, tapi digalakkan terlangkup supaya kita tak terbaca mesej-mesej apa yang masuk. Ni kadang-kadang tengah semayang bini yang tak mesej, abang yang lupa lagi lepas kuliah Ustaz Farouk beli nasi lemak kat belakang tu. Kan dalam hati tengah semayang, okey, jawab pula tu kan, okey. Gitu. Sebab tu kalau semayang jadi baru ni isu di waktu mana solat sunat tarawih bulan puasa, hak ada imam ambil handset tu, buka dia baca Quran. Boleh tak? Boleh, tapi hukum dia makruh. Clear? Tu imam tu ambil semayang-semayang, dia baca ayat Quran, dia lupa. Dia ambil Quran, dia buka. Dia ambil handset, dia buka Quran, baca sambil semayang. Hukum dia adalah makruh. Baik, anak letak Quran tu tak apa lagi. Jelas tak? Anak letak Quran tu tak apa lagi. Dia dah buka tu. Jelas tak? Kalau buka lagu tu adalah hukum dia harus. Kan ni dah pegang, jadi makruh. Clear yang tu. Apa nama waktu semayang tu sahun tu. Yang lagi satu dikatakan sahun adalah waktu semayang. Subuh dia semayang pergi apa? Pergi 7 boleh semayang contoh. Kalau sebab terlena tak apa. Ni sengaja. Zuhur sekali dia lagi 5 minit nak masuk asar boleh semayang. Sebab apa? Gabung saling asar. Jangan. Kan ketika mana sahabat bertanya Nabi, ayul a'mal ahabbu illallah, ya Rasulullah, apakah amalan yang Allah paling suka? As-salatu ala waqtiha, semayang pada waktu dia, semayang pada awal waktu. Kan yang tu bagaimana diceritakan dalam kitab Kabair. Hak tuan-tuan duk mengaji kitab Kabair dengan Ustaz Aslam tu, mungkin dalam kitab nipis tuan-tuan tak ada. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab hak besar Kabair yang besar tu, dalam bab mencuaikan tidak menunaikan solat, diceritakan oleh ulama salaf. Tuan-tuan pun pernah dengar yang pasal seorang lelaki kematian kakak dia tu. Dan waktu pengebumian kakak dia tu, apa nama, barang ni terjatuh dalam tu. Balik dia pun teringat Allah, barang terjatuh dalam kubur. Dia pun patah balik korek. Kalau kita tak korek dah. Kalau saya handset jatuh, kubur dah katuk apa, semua baca takir balik, mana handset aku? Jatuh dalam kubur apa? Korek balik tuan-tuan. Tak korek dah. Baby dia duduk dan diam senyap-senyap tentulah. Kan? Tapi dia korek balik. Dia korek waktu dia korek, api sedang membakar kakak dia dan juga menyambar diri dia. Kalau dia balik lari, jumpa mak dia, tanya, mak, kak ni dari mana panggil dia? Bagus kak. Cakap dia, macam mana mak kak ni dari mana? Ni bahasa kita, dah bahasa kita. Kak hang ni sangat baik, anak yang solehah, anak yang ikut cakap mak. Tapi satu dia perangai dia buat biat ni, dia suka lambat-lambat semayang. Kadang-kadang semayang tu dia bawa pergi waktu dia yang lain. Dia bukan tak semayang. Bayangkan hak semayang lambat pun kena lagu tu, apatah lagi hak tak semayang. Allahu Akbar. Clear tak? Hak semayang lambat pun kena lagu tu. Kalau tak semayang jangan tanyalah kena lagu mana, kena ribut. Kan jadi itu. Jadi jaga waktu solat. Peliharalah setiap waktu solat. Kalau sibuk lagu mana, contoh lagu jam. Macam itu Jumaat lepas saya kuliah di Masjid Timah. Keluar rumah 7.10 maghrib. Jam tadi. Jam yang sangat-sangat jam. Hari Jumaat lepas, hari Jumaat kemarin okey, Jumaat lepas. Tak tahu sepasal apa yang jam lagu tu. Dia teruk sangat malam. Malam Jumaat tu. Saya sampai Masjid Timah tuan-tuan pukul 8.20. Boleh bayang saya keluar kat Semambat Matang Buduh tu pukul 7.10 sampai di Masjid Timah 8.20. Sejam 10 minit. Jam ni saya tak tahu pasal apa. Saya ingatkan masuk turun Sepanjaya ni, singkat-singkat turun kot depan ni, roundabout ni, turun belah kiri ni.
Noh depan Tok Kandu tu tak jalan terus. Contoh Allah. Ingatkan kot tu boleh shortcut kan. Rupanya orang pakai ramai turun kot tu balik. Kan nak elokkan jam tu. Contoh kalau terjadi lagu tu, tak boleh nak pergi mana. Apa kita buat? Solat hormat waktu. Kan solat hormat waktu, nanti balik habis selesai qada balik. Untuk. Jadi kita memelihara setiap waktu sembahyang. Jangan jadikan alasan jam tak payah sembahyang nanti qada. Jangan biasakan menggunakan istilah qada. Jangan. Masuk kata macam urusan dengan Allah ni hang buat tak apalah. Tak apalah betul. Kan kita appointment dengan doktor pun kita taat betul. Kan pergi cek mata, contoh pergi cek mata dekat klinik apa? Dr. Razak. Kan Dr. Razak, pakar mata Dr. Razak di Sungai Tani. Itu mata saya jadi merah sebelah. Pergi dekat dia. Tuan-tuan tahu saya pergi apa? 6.50 pagi saya pergi. Saya orang nombor 2. Bayangkan makcik tu mereka apa? Saya rasa dia hempas dadah tahun terus lah. Klinik buka pukul 8. Kan saya ingatkan saya dah paling awal. Rupanya ada lagi awal. Sebab apa sebelum tu saya pernah main. Seminggu sebelum tu saya main sampai masa tu pukul klinik buat 8.30. 8 ke 8.30 tak ingat. Sebelum tu saya sampai pukul 7 suku. 7 suku. Saya dah orang nombor 18. 7 suku, orang 18. Saya tak jadi. Mata duk merah, duk sakit. Apa pergi klinik apa semua, doktor bagi buat mata tak jadi. Pergi dekat dia kata apa radang mata apa semua. Kita pergi ingatkan awal dah 6.55 tu. Orang nombor 2. Taat tuan-tuan. Kita dengan urusan dunia. Apatah lagi dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, clear. Yang kelima, kalau nak semayang kena ada benda ni. Wajib menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Okey. Tuan-tuan, hak mana rumah tak pasti kiblat kok mana. Jangan duk main tembok je. Ni surau kok ni, rumah kita pun kok ni. Jangan buat main tu. 1 darjat, 2 darjat lari sikit dan beratus kilometer. 1 degree kita panggil. 1 degree. Lari sikit pun beratus kilometer. Sebab saya ada satu masjid S1 surau. Saya punya jam ni bukannya tepat lah, tapi ada hak jenis. Saya beli di apa? Di sana dulu. Dia nama Al-Fajar. Kalau di Malaysia Al-Burush. Kan saya beli yang ni. Sebab apa saya beli ni? Yang pertama sebab nak tahu waktu semayang. Dia akan count down. Lagi sejam nak masuk waktu, dia akan count down. Dia akan naik 59 minit, 58. So kita boleh bajet masa. Okey, hari ni kuliah dekat sini. Okey, dah 50 minit dah sempat. Betul. Nak semayang, okey, kita boleh bajet. Hak kedua, boleh cek kiblat. Saya bila semayang di satu surau, saya cuba saja cek. Surau dia ada ni. Saya punya pergi kot ni. Saya anggap tu jam saya salah lah. Memanglah tak boleh beriman dengan jam ni pun. Ni hanya untuk kira kalau terdesak sangat boleh pakai lah. Contoh masuk hotel tak ada tanda kiblat. Pergi hutan ke pergi mana-mana berhenti kat tepi jalan ke tak tahu kiblat ke mana, boleh. Saya pun buka handset saya cek. Saya ingat juga. Ambil kompas. Kan ada buku kompas tu, memang sedia dalam kereta. Buka. Pun kat belah tu juga. Saya tak sedar hati. Saya pun tanya lah pengurusi tu. Haji, nak tanya, kiblat kita ni memang kau ni kah? Dok ustaz. Disebut dok. Saya kata, betul dah aku ni. Sebenarnya kiblat kita sengit sikit. Sebab tu kalau ustaz perasan, sejadah ustaz tu sengit sikit. Habis tu hak belakang, tak apalah, kira makmuman. Dia duk kira makmuman, kira imam betul, belakang follow imam sekali lah. Saya kata mana boleh aku tu. Syarat wajib, syarat sah, kena menghadap kiblat. Tak apa ustaz, hak belakang sikit je pun, at least dia tak kena Kaabah, dia kena Hijri Ismail. Kita tak kena Kaabah, dia kena Hijri Ismail. Saya kata, ingat demi elok-elok ikut tepi lah. Haji tahu tak, 1 degree je, berapa ratus kilometer, silap-silap dia pun pergi Talah Taif bah. Ya kah? Ya, pergi cek balik. Cek, mainlah apa falak, main cek balik. Memang saya ingat kot tu, ke kanan. Dia pun ubah balik kapet, saya kata. Kan? Dia pun ubah balik kapet balik yang tu.
Tuan-tuan hak mana rumah tolong cek. Tak mahal, tak mahal. Saya panggil apa, Allahumma salli alaihi, orang Jabatan Falak, tapi dia dulu saya kenal dia di Selangor. Tapi dia ni duduk Sungai Petani. Dia buat rumah, dia buat setiap bilik. Dia buat setiap bilik. Cuma dia kata, Fairuz, tolong aku, pagi pukul berapa pun tak apa, matahari nampak, boleh nampak bayang-bayang, hang gantung bendui ke apa, gantung tali, pacot tiang, bubuh tali, bubuh apa macam besi tu, tengok bayang pergi kat mana, catat pukul berapa bulan. Aku nak tu je. Saya pun ambil dah. Pagi tu saya buat ukur. Dia kata, aku takut sekejap lagi aku pergi hujan, susah kan, takut pergi hujan ke menung matahari, tak ada. Dia pakai matahari. Saya pun ambil ukur apa semua, nampak matahari kau ni. Saya ambil masking tape tu, bubuh, saya tulis tarikh, saya bubuh pukul berapa pagi. Minggu depan tu dia mai. Sebab saya, yalah, walaupun kita duduk biasa semayang tu, tapi nak kepastian memang bila dia macet memang betul juga kot tu, tapi puas hati. Dia sampai-sampai ada dah tanda, ada. Dia ukur daripada luar rumah masuk dalam semua. Tuan-tuan, rumah saya ada 5 bilik. Kan? Walaupun kita duduk semayang bilik musolla tu, tapi bilik kita burak, bilik anak pun burak. Semua bilik termasuk dia bubuh kat hall. Hall dia bubuh. Dia punya stiker kiblat tu memang khas. Dia punya tu. Hall dia bubuh. Bilik, 5 bilik dia bubuh. Tuan-tuan tahu dia pecah apa? RM50 lah. Main daripada Sungai Petani tu. Saya kata, biar betul dia RM50 cukup. Bagi 100 saya tak mau. Dan bagi 100 kata, nah, saya bagi, ambil bilik dia dah, ambil buah datang masjid atas sedekah tanah aku. Allahu Akbar. Puas hati tak? Sangat puas hati bila kita tahu dia buka dia punya alat, daripada alat dia tu dia buka. Tuan-tuan, pastikan kita menghadap kiblat. Dia bukannya 1 degree dari ke tepi kena hijau semail, tak pun kena makam Nabi Ibrahim, tak pada. Dia buat panggil gitu. Clear no, tuan-tuan. Kalau ikut di kita punya kompas ni 292, tuan-tuan contoh. Tapi takut juga benda-benda magnetik ni kan. Tuan-tuan kalau contoh di apa? Tak dengar. Tu ah. Kira apa? 518. Boleh tanda baca tengok. Kan? Tengok tu. Tengok bayang-bayang tu pergi kat mana. Kan? Lepas tu bawa sampai ke bilik. Cumanya ialah kita boleh nampak di luar kan. Kadang-kadang dalam rumah tu, dalam bilik ujung tu kan, tambah bilik kita sedih sengit kau. Macam tu yang dipayah. Kalau bilik jenis straight tak apa, jenis bilik ujung ada sagi-sagi apa, macam tu yang kita tu. Boleh cek tuan-tuan, cek balik kiblat, kena saya cek. Kan cek. Kalau sekadar apa nama kompas macam Allahumma salli alaihi wasallam. Hak yang ni boleh dah juga kita nak pakai kiblat direction ni. Kalau contoh tok. Okey. Kot ni. Yang ni okey, tapi kita nak kata tak ada yakin 100%. Kat mana pun dia kena ukur juga. Kan? Kadang-kadang orang kita ambil sambil lewa berkenaan dengan kiblat, kan? Ambil lewa macam tu. Macam ni tak. Betul ya? Kiblat kot ni. Dia tunjuk 292. Yang ni boleh pakai lah untuk kecemasan. Tapi sebaiknya kalau di rumah, panggillah siapa-siapa yang pakar dalam bidang tu, pakai hat tu. Macam tu. Menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihatnya, dan menghadap ke arahnya bagi orang yang tidak dapat melihatnya. Macam kita orang tak dapat lihat. Kalau dia orang duduk kat Mekah, dia pun nampak dah kiblat. Walaupun duduk dalam hotel, nampak betul-betul Kaabah tu. Nampak Kaabah depan mata. Dan tak payah dah pakai. Tapi ada juga jemaah, itu pening, duduk dalam hotel, buka tingkat nampak Kaabah. Dia nak tengok juga handset dia tu. Tu tengok Kaabah. Rasa tak puas hati Ustaz. Tak puas hati apa benda punya besar depan hang tu. Kan nampak sayuk dia tak puas hati, tak confident. Tak boleh. Bila dah nampak, wajib tengok. Wajib tengok. Wallahu ta'ala alah. Tuan-tuan, kita berhenti dekat ini. Dan nanti kita akan masuk pada bab yang ke-6, iaitu berkenaan niat. Sebab niat ni dia ada banyak pecahan dia. Kan dia ada banyak pecahan berkenaan dengan niat. Dia ada Allahumma salli alaihi Muhammad, dia kan ada qasad, ta'arud, ta'ayun apa semua tu. Itu nah. Baik. Kita berhenti dekat dulu, nanti insya-Allah umur panjang kita sambung
pada bulan depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, lindungilah kami daripada melalui jalan yang salah dan batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami yang kami lakukan kerana-Mu, ya Allah. Terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas, ya Allah. Kurniakan kepada kami seluruh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sisaan api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah hajat kami, terimalah sedekah yang kami lakukan. Jadikanlah sedekah yang kami lakukan sedekatun jariyah, pahala yang terus mengalir walaupun kami telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap kesalahan bahasa daripada masa sehari. Kita tutup kita dengan tasbih kafarah dan salat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asrina insana fi innal ladina amanu wa amilus solihati tawassaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.